Hai, Assalamualaikum. Saya Aziana, Cikgu Kewangan anda. Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda apakah yang dimaksudkan dengan takaful hibah dan kenapa kita kena ada takaful hibah. Apa itu hibah? Dalam konsep takaful, hibah ini ialah hadiah yang ingin kita berikan kepada seseorang. Dahulunya mungkin kita lebih familiar dengan penggunaan terma wasiat. Tetapi wasiat ini berbeza sebab wasiat ini kita minta peguam ataupun pengendali wasiat untuk membahagikan harta-harta yang kita ada, contohnya seperti rumah, syarikat, kereta, tanah kepada mereka yang ingin kita wariskan. Sebaliknya, hibah pula ialah kita memohon hadiah untuk diberikan kepada seseorang dalam bentuk tunai. Manfaat pertama takaful hibah adalah kita dapat mengelakkan pergaduhan akibat daripada perebutan harta. Ramai yang kita tahu bila si mati ini meninggal, mungkin si adik lelaki, si abang lelaki ingin harta itu dibahagikan mengikut sistem faraid. Ada juga kes yang keluarga si mati itu baik dan menghalalkan semua harta yang dimiliki oleh si mati untuk diberikan kepada si isteri dan juga si anak. Tapi kebanyakan kes hari ini, mereka inginkan pembahagian harta itu dibuat secara faraid. Bila dibuat secara faraid, maka ia akan mengambil masa yang panjang dan juga peruntukan harta untuk si isteri dan juga anak-anak itu menjadi sedikit. Jadi bila si suami contohnya membuat takaful hibah, contohnya memperuntukkan RM setengah juta khas untuk si isteri, maka tidak ada mana-mana pihak yang boleh menafikan hak si isteri tersebut. Selepas si isteri menguruskan segala dokumen-dokumen kematian si suami, maka pengendali takaful akan memberikan sejumlah hibah, contohnya RM500,000 kepada si isteri untuk meneruskan kehidupan dan menanggung kehidupan bersama anak-anak. Manfaat kedua takaful hibah adalah untuk menyelesaikan hutang. Selalunya orang ini bila bab-bab hutang semuanya tak nak ambil peduli, tak nak pula difaraidkan hutang ini, tapi kalau harta nak difaraidkan. Jadi apa yang terjadi bila si mati meninggal dengan sejumlah hutang? Bila si mati membuat takaful hibah dan hibah itu diberikan kepada si isteri ataupun si anak, si isteri dapat membayar hutang si suami menggunakan takaful hibah yang telah dibuat oleh si suami ketika hidup. Bayangkan kalau tak ada takaful hibah ini dibuat, kemungkinan besar si isteri terpaksa berhadapan dengan jumlah hutang dan perlu menyelesaikannya dengan menggunakan ataupun membayar dan menjual aset-aset sedia ada. Manfaat ketiga adalah sebagai pengekalan aset. Kalau dalam kes tadi, keluarga si suami yang meninggal itu menginginkan agar harta dibahagikan mengikut faraid. Contohnya, si mati telah meninggalkan sebuah rumah yang bernilai 1 juta. Sekiranya si suami telah membuat takaful hibah kepada si isteri dan ahli keluarga yang lain menuntut pembahagian ke atas rumah yang dimiliki itu, maka si isteri boleh menggunakan jumlah hibah 1 juta tadi untuk dibayar mengikut bahagian kepada ahli-ahli keluarga yang lain. Jadi aset yang telah ditinggalkan oleh si suami itu masih boleh didiami oleh si isteri dan takaful hibah yang telah diperolehi itu dibayar kepada ahli keluarga yang menuntut hak ke atas nilai rumah tersebut. Manfaat keempat, iaitu yang terakhir, adalah gantian pendapatan untuk waris yang ditinggalkan. Anda bayangkan, sekiranya anda meninggal di usia yang muda dan anda meninggalkan isteri yang tidak bekerja dan juga anak mungkin 3-4 orang yang berusia lingkungan 5 ke 8 tahun. Sekiranya anda tidak meninggalkan hibah buat isteri anda, maka isteri yang tidak bekerja ini tadi akan mengalami tekanan dan mengalami kesukaran untuk mencari pekerjaan dalam tempoh terdekat bagi menanggung kos kehidupan pada masa akan datang. Sebaliknya, jika anda telah membuat hibah untuk isteri dan waris-waris anda,
maka sekurang-kurangnya isteri anda mempunyai sejumlah wang yang boleh digunakan untuk menanggung keperluan seharian mereka dalam satu tempoh sementara menunggu peluang untuk mencari pekerjaan, dan mungkin anak-anak anda telah meningkat dewasa dan boleh mencari pendapatan sendiri. Ramai juga yang kata, tak payahlah nak ambil takaful hibah ni, rezeki anak-anak aku nanti pandai-pandailah mereka cari pendapatan masing-masing. Itu kalau anda meninggal di usia yang anak-anak anda telah besar. Tapi bagaimana sekiranya anda meninggal bersama-sama isteri anda di usia yang muda dan meninggalkan anak-anak yang mungkin baru berusia 5 ke 7 tahun? Bagaimana anak-anak yang berusia 5 ke 7 tahun ini ingin mencari sesuap nasi untuk mereka makan kalau anda tidak tinggalkan sejumlah dana perlindungan risiko untuk mereka, iaitu takaful hibah. Siapakah yang boleh memohon takaful hibah ini? Kita semua boleh mohon asalkan anda masih sihat. Sebab kalau anda sakit dan mohon takaful hibah, pihak pengendali takaful akan cek terlebih dahulu ketika anda meninggal dunia. Kalau mungkin polisi anda ambil 5 tahun lepas ketika anda memang sudah disahkan menghidapi penyakit jantung, kemungkinan besar takaful hibah itu tidak akan diberikan kepada waris anda kerana berlaku misleading information ataupun keraguan terhadap polisi tersebut. Untuk anda yang bekerja sendiri ataupun membuat perniagaan industri kecil dan sederhana, anda lagilah digalakkan untuk membuat takaful hibah sebab anda tidak mempunyai KWSP ataupun pencen yang boleh diberikan kepada waris anda sekiranya anda meninggal dunia. Mahal ke caruman untuk kita buat takaful hibah ini? Tak mahal dan mampu milik. Ada yang serendah RM50, ada yang serendah RM100, bergantung kepada usia dan juga jumlah takaful hibah yang ingin anda wariskan. Jadi sekiranya anda berminat untuk membuat takaful hibah ataupun mempunyai sebarang persoalan mengenai takaful hibah, anda boleh menghubungi saya di link yang terdapat pada ruangan description. Okey, sekian sahaja perkongsian saya mengenai konsep takaful hibah dan juga manfaat takaful hibah. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Sekian, Assalamualaikum.